berarti Oke lah. Kenapa boleh tinggal bos? Astagfirullah. Assalamualaikum guys, welcome back to Puisi. So guys, pada episod kali ni ada antara korang yang request sis untuk cerita tentang kisah asal usul hantu pocong. Okay, saya akan sebut sekali je hantu pocong, okay? Dan selebihnya kita akan sebut hantu gula-gula sebab tak nak panggil dia banyak kali kalau tiba dia datang. Okay, so sis ada dapat request, okay, ada antara orang yang komen dekat cerita kisah seram kat Bangkok, Thailand tu, daripada Ahmad Fuad. Okay, dia suruh sis ceritakan asal usul hantu gula-gula. So semua ada juga yang setuju. Okay, Megat pun sama. Lepas tu Akash Sharmina. So kita akan cerita tentang asal usul hantu gula-gula ni. Okay, mana datang dia kan? Sebab kita selalu kalau kita sebut pasal hantu gula-gula ni, kita macam imagine mana dia datang. Memang dia daripada orang yang dah meninggal ke kan? So jom kita kupaskan bersama-sama untuk episod kali ni. Tapi sebelum tu guys, macam biasa guys, kita akan ubah lampu bilik kita jadi mood seram sikit. Okay, so 1, 2, 3, start. Okay guys, seperti mana yang korang tahu, hantu gula-gula ni dia adalah hantu yang paling menakutkan dan menyeramkan bagi sebahagian besar orang. Macam sis sendiri pun, sis paling takut hantu gula-gula ni. So memang kalau banyak-banyak hantu, janganlah jumpa dia ni kan. Sebab tu sis tak nak sebut nama dia banyak kali. So sis tukar dari gula-gula, kau faham kan? Ataupun ada orang sebut dia hantu coklat head kan, coklat head. Tapi sis cakap hantu gula-gula je lah, senang kau nak faham kan. Okay, kenapa hantu gula-gula ni antara hantu yang menyeramkan? Sebab penampakan kelibat hantu jenis macam ni, dia mengingatkan kita tentang gambaran kematian. Ni kita diamal kematian kan, so kita akan dikafan kan. So macam tu lah bentuk rupa dia. So kita jadi takut lah kan sebabkan rupa dia. Lepas tu satu lagi, dia macam warna putih kan. Kalau korang pernah nampak lah, sis tak pernah, jangan berharap nampak lah. Okay guys, asal usul hantu gula-gula ni, okay, sis bahagikan kepada dua, okay, iaitu menurut kepercayaan masyarakat Melayu kita, dan yang satu lagi menurut perspektif agama Islam. Okay, menurut masyarakat Melayu kita, okay, yang percaya tentang perkara-perkara yang mistis ni, okay, asal usul hantu gula-gula ni adalah disebabkan, kalau korang pernah dengar cerita lah, dia disebabkan tali kafan mayat ni ataupun tali kafan arwah tu tidak dibuka, yang menyebabkan hantu ni muncul berketayangan dekat luar tu untuk minta bantuan. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua guys, kononnya lah ada penduduk kampung dia masih lagi mempercayai dan mengamalkan perkara mistik ni, dan diorang ni sengaja sebenarnya kebumikan mayat ahli keluarga diorang ni yang mati dalam keadaan yang tragis, macam kena bunuh ke, kena perkosa dan sebagainya lah. So diorang saja tanam mayat ahli keluarga diorang ni, tanpa membuka ikatan mayat tu, supaya roh mayat ni tadi dapat menakut-nakutkan si pelaku jenayah ni tadi, supaya dia mengaku kesalahan dia. Kononnya lah kan. Itu adalah kepercayaan masyarakat Melayu dulu-dulu. Adalah orang yang masih mengamalkan benda tu. Sis pun tak sure apa yang sis ceritakan kepada korang ni berdasarkan artikel yang sis baca. So korang boleh judge sendiri sama ada benda tu betul atau tidak. So yang ketiga guys, kononnya kemunculan hantu gula-gula ni dia disebabkan oleh arwah ni dia banyak berbuat kesalahan pada seseorang tu, dan dia nak mohon maaf. So sebab tu dia muncul. Kadang-kadang dia muncul dalam mimpi dia muncul tiba-tiba je muncul depan muka kan, memang dalam keadaan dunia yang nyata dan sebagainya, sebab dia nak minta maaf. Yang keempat guys, menurut kepercayaan Melayu juga, asal usul dan penampakan hantu gula-gula ni terjadi disebabkan kerana guna-guna ataupun sihir yang memanfaatkan tubuh mayat ni tadi untuk menakut-nakutkan seseorang. Terutamanya oleh para dukun dan juga orang yang mengamalkan ilmu hitam. Hal ini disebabkan guys, sebahagian besar dukun ni, mereka ni dia diupah untuk gunakan medium mayat ni tadi untuk menakutkan orang. Okay guys, kita pergi kepada menurut perspektif agama Islam kita. Banyak di antara akidah dan juga keyakinan yang tersebar dalam masyarakat kita ni kan bersumberkan macam mitos dan juga tahyul, terutama bagi mereka yang percaya tentang jelmaan roh yang meninggal ni disebabkan
disebabkan dia tak dibuka kain kafan dia tadi ketika dimakamkan. Okay, sebab itulah keadaan ni macam jelas lah terlihat dia bertentangan dengan akidah Islam. So korang, menurut perspektif agama Islam, okay, hantu gula-gula ni dia adalah daripada jelmaan jin sebenarnya, yang dia menyerupai je makhluk seperti hantu gula-gula ni tadi. Hal ni disebabkan korang, jin ni dia boleh menyerupai menjadi makhluk lain. Okay, seperti makhluk halus ni tadi kan, seperti hantu, lepas tu manusia, dia juga boleh menyerupai haiwan. Selain daripada tu guys, okay, jin ni juga dia boleh menjelma dengan berbagai bentuk sehingga membolehkan dia menampakkan diri dia ni pada manusia. Sebab itulah dalam kiriman Allah Subhanahu Wa Taala, okay, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tak bisa melihat mereka. Jadi makhluk halus ni macam jin ni dia boleh melihat kita, tapi kita tak boleh melihat dia. So korang, sebab itulah jin ni dia boleh menjelma menjadi makhluk yang dibayangkan oleh manusia. So guys, hantu gula-gula ni, okay, dia wujud, okay, disebabkan imajinasi kita, okay, tentang sebab apa yang kita nampak tu, apa yang kita bayangkan tu, okay, jin akan cuba untuk jadi benda tu, untuk muncul sebagai makhluk tu. Okay, sebab itulah wujudnya hantu gula-gula ni. Sebagai contohnya, wujudnya wanita berambut panjang, kita gelarkan sebagai pontianak. Termasuklah hantu gula-gula ni sekali. So semua tu daripada imajinasi kita sendiri guys. Kita create sendiri benda tu, okay, sampailah jin dengan syaitan ni dia muncul sebagai makhluk tu. Sebab itu yang kita takut kan. So mestilah jin dengan syaitan ni akan muncul untuk takutkan kita dengan rupa yang macam tu. Okay guys, sekarang ni kita pergi pula kepada kategori hantu gula-gula ni. Okay, dia banyak kategori sebenarnya. Okay, so hantu gula-gula ni dia dikategorikan kepada 3 jenis. Yang pertama adalah mungkin betul, okay, kemunculan hantu gula-gula ni adalah daripada si mati ni dia terlupa dibukakan kain kafan dia, okay, yang menyebabkan dia menjelma meminta tolong ataupun dia meminta bantuan untuk orang bukakan ikatan dia punya kain kafan tu. Yang kedua pula guys adalah penampakan kelibat hantu gula-gula ni dia berasal daripada jin, yang macam mana sis ceritakan menurut agama Islam tadi, okay, yang menyerupai bentuk-bentuk macam hantu gula-gula ni guys. So jin ni dia ada beberapa golongan tau. Yang paling jahat adalah golongan jin kafir, okay, yang boleh menyerupai pelbagai makhluk, termasuklah hantu gula-gula ni tadi. Jin ni juga guys, dia suka tinggal dekat tempat-tempat yang sunyi dan juga tempat-tempat yang tinggi, okay, macam dekat atas pokok buluh yang lebat, lepas tu atas pokok besar dan juga rumah yang lama tak berpenghuni. Dan jin yang menyerupai hantu gula-gula ni juga, okay, muncul dekat atas pokok dengan separuh badan je tau, separuh badan dia, dan mata dia, dikatakanlah mata dia ni cenderung menyala berwarna merah dan juga warna biru. So korang rasa betul ke tidak? Okay, pada korang yang pernah nampak mesti korang tahu kan macam mana keadaan dia. So sis tak pernah lagi, okay, mengalaminya. So sis tak sure lah. Okay, ada yang katakan dia berwarna merah dan biru, tapi sis tak sure lah sama ada betul itu betul ataupun tidak. Yang ketiga guys adalah penampakan hantu gula-gula ni juga dia mungkin terjadi disebabkan tubuh mayat tadi digunakan oleh dukun dan juga orang yang mengamalkan ilmu hitam. Okay, seperti mana yang ceritakan tadi, okay, oleh masyarakat Melayu kita ni, okay, ada antara dukun dan juga orang yang mengamalkan ilmu hitam dia nak kena ke seseorang tu, dia menggunakan di tubuh mayat ni tadi, okay, sebagai perantara untuk dia mengganggu selain. Okay guys, ciri-ciri hantu gula-gula, okay, yang digunakan oleh para dukun ni tadi, okay, kebiasaan dia lah wajah dia ni masih terdapat kapas dekat bahagian mata dan juga bahagian hidung dia. Kalau korang kerap berjumpa dengan hantu gula-gula yang jenis macam ni, mungkin menandakan orang tu ada berniat jahat tau dekat korang. Sama ada dia berniat jahat dekat keluarga ataupun dekat korang sendiri. Oh ya, sekarang ni kita pergi kepada ciri-ciri hantu gula-gula ni. Kita nak kenal macam mana wujud hantu gula-gula ni, okay, macam mana keadaan dia. Okay, pertama guys, okay, kononnya wajah dengan rupa hantu gula-gula ni dia kelihatan seperti tengkorak. Ialah sebab dia ikut daripada orang yang telah meninggal dunia kan. Yang kedua guys, okay, berbola mata dia ni kelihatan seperti hampir terkeluar. Dan juga hantu gula-gula ni juga dia tak ada kening tau. Dikatakan tak ada kening, dan serta kulit dia juga tak berdaging. Ialah tengkorak kan, dia macam tulang temulang je. Selain daripada tu orang, okay, kadang-kadang di antara kedua biji berbola mata ni tadi kelihatan seperti ada ulat yang keluar ada biji mata dia tadi. Dan juga hantu gula-gula ni, okay, dia ada satu bau tau. Dia bau busuk dan dia suka meniup daripada belakang kita ni,
dia ni suka meludah. Sebab guys, ada beberapa pengakuan dari orang yang pernah berjumpa dengan hantu bulu-bulu ni. Dia cakap kalau dalam jarak yang orang kata berapa meter, jarak jauh lah, so bau dia ni akan macam bau macam minyak-minyak yang tertentu lah, tak sure bau minyak apa. Dan kalau jarak dia ni dekat, bau dia ni macam busuk lah, macam bangkai bau dia. Ciri yang kelima guys adalah hantu bulu-bulu ni dia suka berada dekat tempat yang sunyi, tempat yang lembab dan juga tempat yang lebat dengan tanaman, terutamanya pokok pisang. Masa korang yang kat rumah ada tanam banyak-banyak pokok pisang tu, better berhati-hati, okay? Jangan korang tebang pula pokok pisang tu, okay? Just berhati-hati je lah dengan bacaan. Tak semestinya ada, tapi memang tempat tu menjadi tempat pot dia lah yang dia suka. Tapi tak sure lah sama ada benda tu betul ke tidak, okay? Dan yang keenam guys, okay, hantu bulu-bulu ni dia ada macam satu bunyi tau. Dia katakan ada macam satu bunyi, macam bunyi bayi. So korang tengok lah klip video yang kedengaran macam bunyi hantu bulu-bulu ni. Tak funny. Boleh dah. Okay guys, video yang korang tonton tadi adalah penampakan hantu gula-gula dari orang asli di kampung Chang Bidor. Saya tak sure lah sama ada penampakan tu adalah penampakan yang real ataupun hanya rekaan sekadar rekaan semata-mata, tapi nampak macam lah, nampak macam real tapi tak sure, okay? So korang boleh judge sendiri sama ada benda tu real ataupun tidak. Kalau korang nak video yang penuh untuk klip ni tadi, so korang boleh tengok dekat description kat bawah, okay? Saya akan letakkan dia punya link kat bawah, okay? Okay guys, secara kesimpulannya, hantu gula-gula ni memang wujud, okay? Kita tak boleh nak nafikan kewujudan dia sebab dekat dunia ni kita kena faham yang bukan kita dan juga haiwan saja yang duduk kat muka bumi ni, okay? Muka bumi Allah ni, okay? Ada juga makhluk lain seperti makhluk halus ni tadi, okay? Sebab itulah ada munculnya hantu-hantu ni semua kan. Dan juga kewujudan hantu gula-gula ni, okay, adalah sebenarnya daripada imajinasi kita je, okay? Sebab tu lah benda jin dengan syaitan dia imitate benda tu, okay? Apa yang kita imajinasi tu, okay, jadi real. Sebab kita selalu fikir benda tu, sebab kita takut benda tu, okay? So korang kena berani dan selalulah prepare diri korang dengan ayat-ayat suci Al-Quran macam Al-Fatihah, okay, ayat kursi, dan juga selalulah baca Yasin supaya korang boleh lindungi diri korang daripada makhluk-makhluk halus ni guys. So guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa tekan button like, komen, like dan subscribe, dan jangan lupa tekan dekat notification button dekat sebelah button subscribe tu supaya korang boleh dapatkan notifikasi video-video baru daripada Voices, okay? Make sure korang tekan button all kat situ tau. Ada tulis all, korang tekan kat situ, okay? Okay guys, video sampai di sini saja. Jumpa korang untuk episod yang akan datang yang lebih menarik lagi, okay? So, saya sis. Assalamualaikum.